Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Wishahul Afrah wa Isbahil Falah, Kitab Jawi muka surat 20 baris yang keempat daripada atas bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka tiada gugur sembahyang daripada seorang sekali-kali, dan jikalau bersangatan atasnya sakit sekalipun. Jadi kita masuk dalam bab yang baharu, iaitu bab yang berkaitan dengan sembahyang. Jadi sembahyang adalah satu perkara yang menjadi rukun Islam dan wajib ditunaikan oleh setiap orang yang berakal, setiap orang yang baligh, setiap orang yang suci haid dan nifas, dan setiap orang yang sampai Islam pada dia. Jadi orang tersebut, dia mestilah berakal, dia mestilah baligh, kemudian dia itu suci haid dan nifas, dan dia itu Islam, maka ditaklifkan ke atas dia tu sembahyang. Wajib sembahyang lah ketika tu. Syarat wajib sembahyang tu ada. Jadi tatkala tidak ada syarat-syarat wajib sembahyang tadi, ibaratnya contoh dia tu haid ke, ataupun nifas, ataupun gila, ataupun dia tu tidak balik lagi, maka dia tu tak wajib sembahyang. Kemudian kata musannif, dia kata dulu sembahyang 5 waktu sehari semalam tu wajib. Maka dia kata, maka tiada gugur sembahyang daripada seorang sekali-kali. Tak gugur. Sama sekali. Tak gugur langsung walaupun satu waktu. Kecuali dia panggil kita ni musafir. Tapi tak panggil gugur juga. Dia panggil ada rukhsah, ada keringanan untuk orang ni nak himpun sembahyang, ataupun dia panggil jamak. Ataupun nak memendekkan sembahyang, dia panggil qasar. Qasar. Jadi 4 rakaat jadi 2 rakaat. 2 rakaat tak boleh jadilah lain. 3 rakaat tak boleh jadi dah 1.5. Jadi 4 rakaat saja. Sembahyang yang 4 rakaat saja boleh jadi 2 rakaat. Pun wajib juga sembahyang walaupun musafir. Maka dia kata lagi, dan jikalau bersangatan atasnya atas seorang sakit sekalipun, walaupun sangat-sangat sakit, wajib sembahyang kalau dia tu masih berakal, dia tu masih baligh, suci haid dan nifas, wajib sembahyang. Hatta duk kapal terbang ke, sibuk lagu mana sekalipun, wajib sembahyang. Duk atas kapal terbang ataupun mana-mana situasi yang kita tidak dapat memenuhi syarat-syarat sah sembahyang,
maka wajib sembahyang mengikut kemampuan. Dia panggil sembahyang hormat waktu. Dan kemudian selepas daripada tu kita dah dapat semua syarat-syarat sah sembahyang, maka wajib ulang semula sembahyang tersebut kalau masih dalam waktu, ataupun qada sembahyang tersebut kalau sudah di luar waktu. Tu orang yang sembahyang. Kemudian dia kata lagi, selama ada akalnya akal seorang, wajib walaupun sakit sangat-sangat sekalipun, selagi mana dia ada akal, wajib sembahyang. Jadi sebab itulah kalau orang yang tak mampu sembahyang berdiri, wajib sembahyang duduk. Orang yang tak mampu sembahyang duduk, wajib sembahyang mengiring belah kanan. Kalau tak boleh mengiring, wajib dia sembahyang dalam keadaan terlentang. Tak boleh terlentang, tak boleh terlentang dengan makna tidak boleh isyarat dengan kepala, maka isyarat dengan mata. Tak boleh isyarat dengan mata, isyarat dengan hati. Tak boleh juga, confirm mati. Tu ya. Jadi mana orang yang berakal, selagi mana dia sedar, dia berakal, dia wajib sembahyang. Kecuali sampai mati saja, dia tak wajib dah lah. Tak ada hukum taklif dah atas orang mati. Kita tak sembahyang jenazah dia, kita yang berdosa, bukan dia. Melainkan, contoh, melainkan pengecualian. Melainkan apabila ghaib akalnya akal seorang, dengan ketiadaan sengaja daripadanya daripada seorang. Ni contoh-contoh pengecualian yang tak wajib sembahyang. Tak wajib sembahyang. Ketika mana? Apabila ghaib akalnya akal seorang. Ghaib ni hilang. Hilang akal lah. Hilang akal tu pula dengan ketiadaan sengaja daripada seseorang. Kalau tak sengaja hilang akal. Kalau dia tu tak sengaja jadi gila. Mana bukan dengan perbuatan dia jadi gila, bukan. Bukan dengan perbuatan dia hilang akal. Contoh minum arak sampai mabuk sehingga tertinggal 2 sembahyang. Sebab 2 waktu sembahyang tu dia mabuk belaka. Jadi kalau dia sengaja menggaibkan akal, dia sengaja menghilangkan akal dengan makna sengaja menggilakan diri, sengaja memabukkan diri sehingga tidak sedar, lepas sedar wajib qada sembahyang. Sebab dia asal wajib. Siapa suruh hilangkan sendiri akal tu? Yang menghilangkan kewajipan kalau dia tu hilang akal tanpa usaha dia. Memang Allah Ta'ala takdir dia tu tak ada usaha apa pun. Tengah-tengah tengok TV gila. Contohlah. Maka dia gila tu sampai tertinggal 3 waktu. Maka 3 waktu tu tak wajib sembahyang, tak wajib qada. Sebab dia tak wajib sembahyang. Dia tak wajib sembahyang. Itu ghaib akal. Kemudian, dan tiada diuzurkan baginya bagi seorang pada mentakhirkan dia, mentakhir ni melewatkan sembahyang di dalam hadir daripada waktunya, waktu sembahyang. Okey. Kes yang lain pula. Dia kata tak ada keuzuran bagi seseorang melewatkan sembahyang ketika mana dia hadir dalam waktu. Maksud hadir ni sini apa dia? Dia tak musafir dalam waktu tu. Contoh, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak, dia tak musafir pun, dia duduk dalam rumah. Ataupun dia kerja ke, dia tak musafir lah, dia mukim. Ataupun mustautin. Maka tidak diuzurkan. Mana tak boleh, okey, lupa. Mentakhir sini, melewat ni sini maksudnya lewat sampai luar waktu. Bukan lewat semayang yang macam kita faham tu. Lewat semayang ni, lewat sehingga keluar waktu. Tu tak boleh. Hukum dia haram. Adapun lewat semayang tapi masih dalam waktu, sah lah. Cuma adalah hukum dia kalau dia tu sengaja melewatkan juga sehingga hampir-hampir nak keluar waktu semayang, tu adalah hukum yang tersendiri. Kalau kita tak dapat 1 rakaat dalam waktu, hukum dia haram lah kita tinggal. Tapi dia jadi qada. Bukan kita tinggal semayang, dia jadi haram perbuatan tu. Sehingga melewatkan semayang, sehingga tak dan 1 rakaat daripadanya dalam waktu dia. Tak dan 1 rakaat masuk dalam waktu. Bahkan semua rakaat keluar daripada waktu. Tu hukum dia haram lah. Cuma sah bayang dia tu, sah sebagai qada. Jadi sekarang ni dia melewatkan semayang sehingga kan waktu asar. Daripada zuhur tu dia semayang pada waktu asar pukul 5. Sebab apa? Sebab dia kata kerja. Tak boleh. Kerja tidak ada uzur. Okey, uzur di sini apa dia? Uzur di sini hanya boleh lewat semayang ni bila ada uzur syarak.
Uzur syarak saja boleh dilewatkan sembahyang. Contoh musafir. Jadi dia nak buat jamak takhir. Bila buat jamak takhir, zuhur tak sembahyang. Waktu zuhur pukul 1.30 sampai 4.30 tak sembahyang dia. Dia sembahyang bila masuk waktu asar. Baru dia himpun waktu asar, sembahyang asar dengan sembahyang zuhur. Sama ada 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ikut dia lah. Tu kalau dia nak jamak takhir, maka uzur bagi dia. Ataupun orang tersebut baru hilang haid waktu asar. Waktu asar baru berhenti haid. Mana waktu zuhur tadi tak sembahyang lah sebab haid. Lepas masuk waktu asar, suci. Maka wajib sembahyang zuhur serta asar. Sebab dikira waktu zuhur ketika itu bagi dia adalah pada waktu asar. Dia panggil waktu darurah. Waktu darurah ni ialah waktu yang mana orang perempuan hilang ataupun bebas daripada haid jadi suci. Maka dia tu wajib sembahyang zuhur, wajib sembahyang asar bila berhenti waktu asar. Wajib sembahyang isyak, wajib sembahyang maghrib kalau berhenti waktu isyak. Walaupun waktu isyak tu berbaki qadar 3 saat, 4 saat sekalipun, dia wajib qada. Dan jika banyak pekerjaan seorang sekalipun, dia sibuk lah, tak tahu nak habaq lah, sibuk, tak dan sembahyang, dia wajib juga sembahyang. Cuma orang yang sibuk ni ada macam-macam permasalahan lah. Contoh doktor bedah ke, dia sekali bedah 15 jam, contoh. Jadi dia tak dan nak sembahyang sebab sibuk nak menyelamatkan nyawa orang. Maka dia ni ada hukum yang khas. Dia ada hukum yang khas, ada pendapat, dan boleh dia pakai pendapat yang mengatakan boleh jamak sembahyang. Boleh jamak sembahyang. Itulah paling-paling habis teh orang panggil. Habis teh itulah boleh pergi. Sebab dia betul-betul tak boleh melepaskan diri dia daripada orang ni. Dia nak selamatkan orang dalam masa 15 jam. Bermula daripada contoh kita kata pukul subuh ke, lepas subuh tu start sampailah pukul 10 malam baru habis. Allah, payah nak bayang lah kalau nak ikut setiap waktu tu. Dia kena fokus tu. Bagi dia tu boleh lah untuk dia jamak tu. Tapi untuk kita, saya saja duduk rumah ni, goyang kaki nak pakai jamak, habis cerita lah kita. Tu itu malas tahik lah tu. Melainkan dia kata walaupun banyak kerja sekalipun wajib sembahyang. Tak boleh takhirkan, tidak boleh melewatkan. Yang ni melewatkan sehingga keluar waktu, tak boleh. Jadi tidak boleh kita sembahyang zuhur pada waktu asar dengan alasan saya kerja, tak boleh. Kena cari juga masa. Dia 4 rakaat ni kalau buat qadar rukun pun 2 minit habis dah. 2-3 minit habis dah. Try buat sekali. 4 rakaat sembahyang sunat mutlak. Try buat kali. Ambil hak rukun je. Tengok berapa minit. Tekanlah timer tu. Tekan takbir. Allahu akbar. Buat rukun je. Sunat-sunat baca-baca apa tak ada. Kecuali baca takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud awal, selawat, tu lah dengan salam. Hak rukun qauli, rukun jenis perkataan tu. Hak subhanallah tak payah baca apa. Qadar tumakninah belaka. Kita tengok lepas salam tu, salam pun salam sekali je lah sebab itu yang wajib. Salam yang kedua sunat dah. Lepas tu lepas salam yang pertama kita pun stop timer, tengok berapa minit kita buat. Try buat esok ke. Nak tahu sesibuk mana pun seorang tu pasti ada ruang waktu untuk sembahyang. Dia makan pun ada masa, takkan sembahyang tak ada masa. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, melainkan jika ia seorang lupa akan dia akan sembahyang. Kalau dia terlupa dimaafkan. Bukan terlupa sini makna tak payah qada, tak. Terlupa di sini makna dimaafkan, nisbah haram tu tak ada. Dia contoh dia masuk zuhur. Dia adalah kerja sibuk, dia tak sedar masuk zuhur. Sedar asar dah. Hak tu lupa. Hak tu tidak ada masalah, wajib qada sembahyang zuhur dan sembahyang asar tunai macam biasa, dan dia tidak berdosa kerana terlupa. Bukan sengaja tinggal. Sama jugalah kes kalau dia tidur. Tidur ni kita ambil dua masalah, dua situasi, tidur waktu malam dan tidur waktu siang. Tidur waktu malam. Contohnya kita akan tidur selepas isyak lah. Selepas isyak tu umum lah. Pukul 10 ke, 11 ke, 12 ke, 1 ke, 2, 3, 4 ke. Asalkan sebelum subuh. Tu lepas isyak lah kau.
Jadi sekarang ni dia tidur lewat. Dia tidur lewat. Contoh dia tidur pukul 2 pagi. Soalannya, kalaulah dia tidur pukul 2 pagi dan dia confirm, dia confirm kata, kalau aku tidur pukul 1-2 pagi ni, subuh insya-Allah pukul 9. Tu. Subuh insya-Allah pukul 9. Adakah haram dia tidur pukul 1? Adakah bukan haram tidur pukul 1? Bukan makna suruh tidur lewat lagi. Maknanya adakah haram dia tidur lewat? Begitu. Adakah haram dia tidur lewat kerana dia yakin bahawasanya dia akan sembahyang di luar waktu subuh? Adakah tidur lewat dia itu haram? Hukum dia khilaf. Khilaf antara Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dengan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahumullah ta'ala. Pandangan yang pertama kata haram kerana dia yakin nanti akan keluar waktu. Pandangan yang kedua kata tak haram sebab belum masuk waktu. Sebab apa? Sebab belum masuk waktu. Jadi bila belum masuk waktu, kita tak wajib lagi subuh. Kok mana pula jadi haram? Jadi kalau meskipun dia yakin sekalipun dia tertidur, kalau dia tidur pukul 2, 1 pagi, tak haram. Tu pandangan kedua. Sebab subuh tak ditaklifkan atas dia lagi. Okey. Ni sembahyang yang kedua. Situasi kedua pula, situasi tidur dalam waktu. Tidur dalam waktu. Tadi tidur di luar waktu. Tidur di luar waktu, iaitu waktu isyak. Kita nak kiyah waktu subuh. Sekarang ni tidur dalam waktu pula. Contoh kita ambil waktunya zuhur lah. Zuhur. Jadi contoh masuk waktu zuhur satu tengah hari contohnya. Dia pun 1 tengah hari tu aku ngantuk tidur. Dia pun tidur. Okey, tidur ni kalau dia zon, dia berat sangka kata, aku sempat bangun sebelum asar untuk sembahyang zuhur sempat, maka harus dia tidur. Harus dia tidur. Ternyata tiba-tiba bangun pukul 6. Adakah hukum dia haram? Tak haram. Tak haram. Wajib qada sembahyang. Sebab apa tidak haram? Sebab dia ada kemungkinan, dia ada berat sangka, zon dia kepada bahawasanya dia boleh bangun pukul 4 sebelum pukul 4 tu. Tiba-tiba terlajak pukul 6. Terlajak juga. Tak sengaja. Tu tidak haram. Tapi kalaulah pukul 1 tu dia nak tidur, dalam keadaan dia berat sangka, dia zon kata, kalau aku tidur pukul 1 ni, heret pukul 7 dia pun tidur, hukum dia haram. Dia pun tidur, hukum dia adalah haram. Sebab dia akan mengeluarkan waktu sembahyang zuhur di luar waktu. Okey. Tu contoh 2 situasi. Satu situasi di luar waktu, kemudian sampai masuk waktu yang lain. Atau yang kedua, situasi kedua tidur dalam waktu. Yang situasi pertama tadi tidur di luar waktu sehingga masuk waktu lain. Situasi kedua tidur dalam waktu. Okey, selesai. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Okey, dia kata melainkan lupa. Lupa tidak haram. Lupa tadi tu dengan tiada sebab bermain-main. Kalau sebab main, hukum dia haram juga. Contoh, main dam. Main dam, main catur, sehingga melalaikan diri daripada sembahyang, hukum dia haram. Wajib segera qada kerana dia tinggal sembahyang tanpa ada keuzuran. Tu kaedah dia. Kecuali kalau benda yang dia tinggal lupa tu menjadi sebab lupa tu adalah benda yang bermanfaat. Contohnya dia telaah kitab. Ataupun mengaji kitab ke online. Dia tengok sorok mengaji, sorok sehingga fana. Tak sedar, tiba-tiba malam dah. Allah, malam dah aku tak sembahyang zuhur dengan asar lagi. Maka hak tu wajib qada dan tak berdosa. Sebab benda tu bukan benda yang sia-sia. Syekh Wan Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala pengarang kitab Baquratul Amani. Dia tu pernah telah kitab waktu malam, sedar-sedar pagi je. Sedar-sedar pagi dah, tak sembahyang subuh. Tu. Apa? Sebab telah kitab sedap sangat pada malam sampai sedar-sedar subuh. Bukan subuh, sedar-sedar matahari dah atas dah. Naik atas dah. Sehingga panas badan dia, dia pun baru teringat kata, oi, dah siang dah. Tu dia. Tu. Baca kitab tak sedar diri. Jadi kalau kita hak jenis
Yang main-main ni dengan mana main dam ke, catur ke, game ke, phone ke, sehingga luar daripada waktu, maka hukum dia haram, wajib segera qada dan wajib bertaubat. Ataupun tidur ia seorang dahulu, yakni sebelum daripada masuk waktunya waktu seorang. Oh, saya lupa satu lagi. Tadi tu mayang isyak tu, tidur waktu isyak. Tadi tu kita kata kalau yakin. Okey, kalau tak kalau yakin pula. Okey, kalau yakin. Kalau yakin itu tadi kata kalau yakin akan terlepas kalau tidur lewat. Yang kita nak sebut ni kalau yakin tak terlepas. Kalau yakin ataupun zon kata kalau aku tidur lewat pun tak akan terlepas subuh. Tiba-tiba terlepas juga. Tu tak ada khilaf lah. Tidak ada khilaf kata tidak haram. Tak ada. Beza kalau dia yakin akan tinggal sembahyang subuh kalau tidur lewat, maka ketika itu adakah haram dia tidur lewat ataupun tidak, khilaf. Tapi kalau dia yakin bahawasanya dia akan bangun juga sebelum habis waktu subuh, maka tidurnya lewat tu tak haram. Walaupun berlaku sebaliknya, tiba-tiba bangun juga pukul 9. Tu di luar kemampuan dia, tidak ada masalah. Di sini dia kata dia tidur sebelum daripada masuk waktunya. Dan tiada jaga melainkan kemudian daripada waktunya waktu sembahyang. Dia tidur waktu zuhur. Sedar-sedar waktu asar. Sedar-sedar waktu asar. Ni dia tak detail kan ni? Kita detail tadi dah. Kalau dia masuk waktu zuhur, dia tidur. Dan dia zan. Dia ada berat sangka kata kalau aku tidur memang akan bangun pukul 6. Sehingga mengeluarkan sembahyang zuhur daripada waktunya. Tidur itu haram. Dan kalau keluar waktu sungguh, hukum dia wajib qada dan wajib qada segera. Sebab dia tinggal tanpa uzur. Dia tahu dah akan terlajak, dia tidur juga. Yang kedua, dia tidur tetapi dia ada zan kata boleh bangun lagi sebelum masuk waktu asar, maka hukum dia harus. Dan ternyata sebaliknya, dia tidur-tidur terlajak juga sampai masuk waktu asar, wajib qada tapi tak wajib segera qada. Sunat saja sebab dia tidur tadi tu ada keuzuran, iaitu terlajak juga. Sebab ada zan dah kata dia memang peseng, dia memang boleh bangun sebelum asar, tiba-tiba terlajak juga. Itu tidak haram. Habis. Mana tadi? Kemudian daripada waktunya, maka diuzurkan sembahyang tersebut. Apa diuzurkan? Makna boleh sembahyang lewat, luar daripada waktu, kalau dia tidur sebelum waktu sehingga terlepas waktu. Adapun jika lupa ia seorang dengan sebab bermain-main. Dia lupa-lupa, jadi sebab apa dia lupa? Sebab main. Maka tiada diuzurkan. Okey, satu lagi. Kita ni bila kata diuzurkan, tiada diuzurkan, tiada diuzurkan, apa maksud dia? Maksudnya dua-dua situasi ni, diuzurkan ataupun tak diuzurkan, dua-dua ni wajib qada belaka. Cuma nisbah wajib segera qada ataupun tidak. Kalau diuzurkan, maka tak wajib segera qada, hanya sunat saja segera qada. Kalau tidak diuzurkan, wajib segera qada. Itu beza dia. Dah wajib segera qada tu lagu mana? Bangun-bangun sedar-sedar tu terus pergi sembahyang. Tak boleh buat benda lain. Tu maksud segera. Tak boleh tiba-tiba pergi makan dulu ke, sokok dulu ke, tak boleh. Dia kena pergi sembahyang dulu. Tu segera. Kalau tak buat segera, haram pula. Hukum dia haram pula. Gitu kan. Maka manakala luputlah akan seseorang satu fardu dengan tiada uzur, wajib diqadakkan dengan bersegera. Baru dia sebut. Kita sebut dah. Jadi kalau dia luput sembahyang satu fardu je, tapi disebabkan tak ada uzur, makna saja-saja tinggal ataupun main-main galik sampai tertinggal waktu sembahyang, ataupun kerja sehinggalah di luar waktu sembahyang baru nak sembahyang, sengaja dia tinggalkan, maka hak ni dia wajib qada segera. Kalau tak qada segera, dosa pula. Itulah. Dosa tinggal sembahyang fardu satu dosa, dosa tak cepat-cepat qada dosa yang lain pula. Dua dosa. Dan bila dia qada sekalipun wajib bertaubat kerana dia tinggal sembahyang.
Dan jika luput seorang atau bukan, dan jika luput seseorang satu fardu tadi tu dengan uzur, wajib diqadakan sembahyang tadi atas berlambatan. Mana boleh lambat qada. Nak qada tahun depan pun boleh. Nak ini sebab kata boleh tu, bukan nak suruh qada tahun depan. Nak kata boleh qada tahun depan. Nak kata boleh nak qada tahun depan sebab tak wajib segera. Namun dia kata, dan yang afdalnya disegerakan dengan qadanya qada sembahyang. Sunat qada sembahyang dengan segera. Sebab ada bara'atuz zimmah, kita menanggung satu bebanan daripada syarak, ada hutang dengan Allah Ta'ala, kena selesaikan dengan segera lah. Itu yang lebih baik, walaupun tak wajib dengan segera tu. Wajib qada tak ada khilaf. Yang khilafnya segera kedak. Tu bukan khilaf. Yang segera kedak tu adakah dituntut? Dituntut kalau sembahyang tersebut ditinggal dengan sengaja. Ditinggal dengan tanpa ada uzur syarak. Kalau dengan uzur syarak, maka dia dapat dia wajib qada sembahyang dalam keadaan tak wajib segera qada. Sunat saja segera qada. Maka 5 waktu yang difardukan seorang itu, pertamanya zuhur. Okey. Soalan, kenapa dimulakan sembahyang dengan zuhur? Sedangkan kita sembahyang awal-awal hidup ni subuh. Kenapa dia sebut zuhur dulu? Kerana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini 27 darjah, jadi kita cerita sikit lah Isra' ni. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan Allahumma shalli ala Muhammad, diberikan syariat sembahyang. Syariat sembahyang. Maka syariat sembahyanglah satu-satunya syariat yang diberikan ketika Nabi SAW naik atas langit. Okey, kenapa Nabi SAW naik atas langit? Ada orang kata sebab Allah duduk di atas langit. Tu tak betul. Apa masalah ni? Apa kaitan duduk atas langit pula ni? Dia kata kerana Allah Ta'ala duduk atas langit, Nabi pun pergi sana tengok Tuhan. Tak. Allah Ta'ala tidak bertempat. Dah pergi sana sebab apa? Macam-macam ulama bahas. Setengah kita sebut bahawasanya Nabi SAW dimi'rajkan, dinaikkan ke langit sebab nak memuliakan langit seperti mana mulianya bumi. Bumi ini dimuliakan dengan sebab kehadiran Nabi SAW. Dah langit tak ada. Langit mana ada Nabi SAW. Maka langit mengadu pada Allah Ta'ala. Ni dialog antara langit dengan bumi lah. Kita ringkas-ringkas kata, langit pun berasa hatilah. Bukan dia ada hati. Ni dialog antara dunia dengan langit ni. Jadi, langit pun berasa hatilah kata, betul lah bumi ni. Ada Nabi SAW. Aku ni tak ada. Maka sebab itu, dimi'rajkan, dinaikkan ke langit supaya dapat memuliakan juga langit. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah supaya Nabi SAW dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala yang tanpa kaifiat tu. Allah Ta'ala dilihat tanpa berjisim, tanpa berarah, tanpa bertempat. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bila Nabi SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala di Mi'raj sana tu, ketika Nabi SAW berada di Arash dan dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak bertempat dan tidak berarah dan tidak di mana-mana, maka itu nak memberikan nur ilahi kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur yang dibangsakan kepada Tuhan kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan Nabi. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah banyak kali nisbah daripada suruhan Nabi Musa untuk minta diskaun sembahyang tu. Berapa kali dia temu Tuhan dan berapa kali itulah dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Taala tu khilaf ulama, pandangan mu'tamad dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang bezakannya dengan nabi-nabi dan rasul-rasul lain. Jadi sebab apa zuhur? Tak cerita lagi. Zuhur ni sebab apa? Sebab bila Nabi SAW turun daripada Mi'raj ke Mekah tu, ataupun ke Baitul Maqdis, kemudian ke Mekah lah. Ke Mekah tu, dia kan daripada Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian pergi langit, kemudian turun semula.
Ketika sampai di Mekah tu sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi dia syariatkan dah sembahyang tu. Tapi sembahyang subuh tak ada. Sembahyang subuh tak ada lagi. Sebab apa tak ada lagi? Sedangkan dah wajib dah sembahyang tu. Sebabnya ialah malaikat Jibril tak ajar lagi cara sembahyang tu. Allah Ta'ala hanya beri hukum sembahyang saja kepada berapa kali nak sembahyang saja serta hukumnya kepada Nabi SAW dengan umat dia. Suruh sembahyang 5 waktu. Dah lagu mana nak sembahyang? Hak tu tak diajar lagi ketika masuk waktu subuh. Sehinggalah tiba waktu zuhur, barulah malaikat Jibril datang ajar Nabi SAW. Maka ketika itulah barulah ada sembahyang yang pertama waktu zuhur. Maka sebab itulah para ulama letak waktu yang pertama dalam mana-mana kitab fiqh mazhab Syafi'i, zuhur dulu. Dan malaikat Jibril tersebut mengajar Nabi SAW banyak kalilah sembahyang ni. Sembahyang 3 rakaat, 4 rakaat, sembahyang lagu mana, baca apa. Beberapa kali jugalah untuk mengajar Nabi SAW, dan Nabi SAW mengajar kepada umat dia. Maka awal waktunya waktu zuhur, kemudian daripada gelincir matahari. Gelincir ni asal mana? Asal tengah-tengah matahari. Matahari asalnya naik daripada timur. Timur naik sampailah tengah-tengah. Tengah-tengah dia panggil waktu istiwa. Waktu istiwa ni matahari betul-betul tepat di atas kepala kita. Dia gelincir sikit je daripada orbit dia tu. Gelincir sikit saja, zuhur dah dulu. Dia pusing sikit lah, condok sikit, gelincir sikit lah, zuhur dah. Kalau dulu, zaman dulu, waktu sembahyang ni dia kira dengan tongkat tu. Sekarang ada jam dah. Dulu pakai tongkat tu, letak tengah-tengah matahari tu, dia nampak lah bayang tu. Bayang ni masuk tu zuhur ni, ni waktu asar ni. Kalau waktu malam pula tengok kat langit tu, syafaq merah. Dia panggil mega merah, mega putih, mega hitam. Kalau mega merah tu makna masih maghrib lah. Dah hilang syafaq merah. Mega merah tu jadi warna keputihan ataupun hitam, tu isyak lah. Jadi kemudian kata musannif, awal waktu tu kemudian ini selepas daripada gelincir matahari. Tu awal waktu. Dan akhirnya akhir waktu apabila jadilah bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu seumpama sesuatu lain daripada bayang-bayang zawal. Zawal ni gelincir matahari. Zawal ni bahasa Arab ni. Zawal tu maksud dia gelincir matahari. Okey. Sekarang ni kita ada dua bayang. Kita ada dua bayang. Bayang gelincir matahari. Kejap, dia kata apa tadi? Bayang-bayang zawal. Dan akhirnya apabila jadilah bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu seumpamanya lain daripada lain. Okey. Lain daripada bayang-bayang zawal. Okey, sebenarnya bayang-bayang zawal ni makna gelincir matahari. Sebenarnya nak kata sini selain daripada bayang-bayang waktu istiwa. Okey, waktu istiwa ni apa dia? Waktu istiwa ni matahari duduk atas kepala kita ni. Matahari duduk atas kepala kita. Memang betul-betul atas kepala. Dalam ilmu falak, bila atas kepala kita ni, bayang kita ada macam-macam. Ada yang tak ada bayang langsung, kadang-kadang tidak ada bayang langsung, kosong cm. Betul-betul tengah-tengah ni. Kita tengok bawah, tak ada bayang langsung, kosong cm. Ada kalanya bayang tersebut ada juga sikit je, 1 cm. Ataupun 2 cm. Ataupun 3 cm. Habis. Tu bayang-bayang ketika matahari duduk tepat atas kepala kita. Okey, contoh kita ambil 2 cm lah. Okey. Bayang-bayang sesuatu, mana tadi? Bayang-bayang sesuatu, contoh sesuatu tu apa dia? Kita ambil contohnya tongkat ataupun orang lah, manusia. Manusia tu tinggi dia 170 cm. 170 cm. Ketika waktu matahari duduk tepat atas kepala, bayang dia 2 cm lah. 2 cm. Kau undur, gelincir, kau panjang bayang tu. Sehinggalah bayang tersebut
sampai 172 cm. 172 cm masuk asar. 172 ambil mana? 170 tinggi manusia tu. 2 cm lagi tu ambil daripada waktu istiwa. Waktu matahari tepat atas kepala, ketika itu 2 cm. Contohlah ni 2 cm ni, boleh jadi 3 cm, boleh jadi 0 cm, boleh jadi 1 cm. Ni nak bagi fahamnya. Jadi sebab tu dia kata, akhir waktu ni, bila jadilah bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu seumpamanya. Seumpamanya mana sama. Dia tinggi 170 cm, bayang-bayang pun kalau kita ukur 170 cm. Lepas tu dia kata, lain daripada bayang-bayang zawal. Zawal sini mana waktu istiwa. Sebenarnya zawal ni dengan mana waktu istiwa ni. Sebab zawal ni mana geligi matahari dah. Dia nak kata waktu istiwa punya bayang tu kita tolak dah siap-siap. Bila kita tolak dah siap-siap, tambah dengan tinggi manusia tadi 170 cm, maknanya jumlah bayang dia 172 cm baru masuk asar. Gitu. Tu ni kira sendirilah kat rumah ni bayang-bayang kita ada waktu dah. Ni zaman dulu tak ada jam. Susahlah sikit. Dan kedua daripada 5 waktu asar, maka masuk waktunya waktu asar daripada lebihnya atas bayang-bayang seumpama seorang, seumpama sesuatu tadi. Okey. Tadi kita kata 172 cm kan. 172 cm tu memang betul, dia tak masuk asar lagi. Dia panggil hampir-hampir nak habis tu. Nak masuk asar. Dia lebih sikit je, 173 cm asar dah. Kalau 172 cm tadi hampir-hampir nak habis dah waktu. Memang betul-betul sikit nak habis. Masuk saja 173 cm asar dah. Tu dia kata ni. Masuk waktu asar ni daripada lebih atas bayang-bayang seumpamanya. Bayang-bayang seumpama kita buat contoh manusia tinggi 170 cm. Maka bayang-bayang pun 170 cm. Campur bayang-bayang waktu istiwa matahari tegak atas kepala 2 cm. Jadi 172. Tambah satu lagi 173 cm masuk waktu asar. Tu. Berkekalanlah ia waktu tu hingga jatuh matahari. Hingga jatuh matahari. Jatuh makna terbenam. Bukan bergolek berbak gitu. Pada bak tu tergolek, bukan gitu. Jatuh ni mana tenggelam matahari. Sesat. Okey, tenggelam matahari kena bahas juga. Tenggelam matahari ni bulat matahari hilang. Situ. Tenggelam matahari itu maksudnya bulat matahari hilang. Jadi kalau dia tenggelam separuh, itu belum masuk waktu maghrib lagi. Tenggelam 1/4 belum masuk lagi waktu maghrib. Tenggelam 3/4 belum masuk lagi waktu maghrib. Tenggelam 9/10 tak masuk lagi waktu maghrib. Tenggelam 10/10 semua tenggelam baru masuk waktu maghrib. Sebab itu orang yang berada di tempat tinggi lain waktunya berbanding dengan orang yang berada di tempat kawasan bawah. Sebab bila waktu tinggi dia masih nampak matahari, orang bawah tak nampak dah. Orang bawah nampak tenggelam dah, zuhur tenggelam, masuk waktu maghrib, boleh buka puasa. Orang yang duduk tinggi tak boleh lagi, dia kena tunggu sekejap sebab dia masih nampak. Sehinggalah tenggelam baru boleh dia buka puasa. Sini tak tahulah Terengganu ni. Kalau kat Pulau Pinang tu dia ada waktu beza Bukit Bendera dengan bawah tu. Bukit Bendera tu bukit. Jadi kalau ada kampung di situ, dia punya waktu maghrib dia kena tambah lebih kurang 5 minit daripada waktu asal. Jadi kat bawah tu dah buka puasa belakang dah, dia tak buka lagi. Dia kena tunggu 5 minit. Jadi waktu puasa yang paling lama di atas Malaysia ni Pulau Pinang. Waktu paling lama sekali waktu maghrib nak bertunggu buka puasa tu Pulau Pinang. Yang paling awal sinilah Terengganu sebab duduk timur. Duduk timur, matahari keluar timur ke barat. Jadi timur dulu dia mari. Daripada timur kena timur lah, Kelantan, Terengganu paling hujung sekali, derek mari masuk Pahang, masuk Selangor, KL, sampailah akhir hujung sekali Penang. Tu Penang dengan Perlis lah dua hujung. Paling hujung kali. Habis hujung. Tu ni. Jadi waktu yang kalau nak tengok puasa yang paling seksa sekali dalam Malaysia, Penang lah. Orang lain dah buka habis dah, tak buka lagi. Tu. Kalau kita balik Penang, orang Terengganu habis makan, kita nak makan lagi baru nak makan.
Baru nak makan. Kalau Terengganu dengan Penang beza 10 minit begitu lah. 10 minit ke atas. 12 minit kot tak silap. 12-13 minit juga. Kawan tu dah habis makan tu. Kita baru nak makan. Tu kita tu kalau kat bawah tu kat Bukit Bendera tak buka lagi. Bukit Bendera atas hari tambah 5 minit pula. Allah. Jadi dia lambat sikit. Terbenam matahari tu. Sama jugalah betul lah. Gitu lah. Terbenam matahari waktu maghrib. Habis. Dan ketiga daripada 5 maghrib. Maka masuk waktunya waktu maghrib. Kemudian yakni selepas daripada jatuh matahari, terbenam matahari lah, berkekalan ia waktu maghrib hingga sempurna hilang syafaq yang merah. Syafaq ni kalau terjemah bahasa Melayu mega ni kita tengok langit-langit tu merah tu tak ada. Kira habislah waktu maghrib. Waktu maghrib ni singkat je, sejam tak apa sejam pun. Sejam. Nak pergi sembahyang isyak tu sejam. Cuba kalau pergi Mekah Madinah tu waktu maghrib nak ke isyak tu lama sikit. Kalau perasan lah. Waktu Mekah dengan Madinah tu maghrib dengan isyak tu lama sikit. Sekira-kira kalau lepas sembahyang tu dia ada waktu sejam lagi. Kira kalau kuliah tu memang sedap lagi sejam lagi. Ni dah habis dah. Baru 40 minit. Tu. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah selepas sembahyang isyak ada sembahyang hajat kepada keluarga Pok Wei, semoga dipermudahkan urusan. Wallahu a'lam.